Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Apa khabar? Salam. Okey, seorang je agak. Okey, hari ni yang pertama sekali tolong tanda kedatangan dulu. Aku dah ingat. Okey, jangan lupa tanda kedatangan. Okey, yang keduanya saya nak tanya, kerja yang ada dalam tangan sekarang ni apa? Hello? Yes sir, yes sir. Kerja yang ada dalam tangan awak sekarang ni yang sedang buat. Kerja yang mana? Yang light and shadow tu ke? Ya. Yang tu satu kan? Ya tu. Kenapa sir? Tak ada. Ada masalah tak? Oh, sir, saya sekarang menunggu cahaya matahari keluar. Tapi asyik mana je sir. Okey, faham, 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 faham. Saya nak cari timing yang golden hour tu tapi still tak ada lagi. Okey. So dalam proses lagi lah. Saya ingat nak buat tu je. Tak Okey, dapat gini. lagi. Okey, saya bagi idea. Kadang-kadang cuaca ni tidak menentu. Kan? Awak dah target nak buat benda ni, tunggu. Lepas tu habis. Habis, orang hantar belaka, awak seorang nak hantar. Jadi awak kena plan. Ada plan A, plan B, plan C, plan D. Kena banyak plan. Jangan buat satu je. So, maknanya, katakan awak tunggu cahaya semua jadi tak mari. Awak tunggu, awak create cahaya sendiri. Create cahaya sendiri ni maknanya sama ada guna lampu ke, guna lampu ataupun masa editing tu awak create kan. Mungkin cahaya yang sebenarnya tak apa kuat. Tapi disebabkan oleh awak pandai guna editing trick, jadi yang awak nak tu. Boleh juga. Pakai Ah, cahaya sendiri ya sir? Ya, Pakai pakai flash ke macam ni sir? Ke pakai boleh. Awak nak pakai flash ke, nak pakai lampu suluh ke, nak pakai lampu Kalimantan ke, lampu tidur ke, saya tak kisah. hmm, Pasal tajuk dia tidak kata mesti buat menggunakan cahaya matahari. Cahaya matahari itu salah satu je. um, dah ada backup plan sir. Cumanya kalau boleh nak tunggu matahari tu big god lah. Lepas buat dulu yang backup plan tu. Jadi awak ada dua tiga benda lah, dua tiga alternatif. Mana peluang awak sebenarnya lebih cerah kalau awak buat gitu daripada awak tunggu satu source. Hmm. Sebab tu kalau awak nak jadi fotografer yang hebat kan, bukan setakat guna kamera, tapi awak kena pandai guna flash, studio light dan sebagainya lah. Benda yang awak boleh reka sendiri cahaya tu tanpa perlu tunggu cahaya matahari. Ah, dan sebenarnya antara fotografer yang ada ni dia boleh pandai main flash tak ramai. Cuba kalau awak ada kamera nanti, beli flash dan beli alat tu, trigger. Sir, Ya, attendance kat mana ya. sir? Ya, Attendance. ada kan? Attendance 28 bulan ini. Ada. Tak Tak keluar keluar. kan? Tak ada. Tak keluar. Sekejap saya tengok. Ya. Yang lain semua keluar ke? Okey, baru terbit. Baru tu. Ada. Oh, Kena refresh banyak kali sir. okey. Okay. Okey, ada apa soalan lagi? Sebelum saya bagi lecture tentang sesuatu hari ni. Sir, kalau kita ada final exam sir? Final exam tak ada. Final assessment. Final project. Maknanya dia tidak melibatkan awak bertulis projek. Sebab kalau ikut draft tu ada kan fotografi exam. Ikut draft. Dalam jadual ada. Tak ada sebenarnya projek je. Tapi projek tu
Saya akan bagi awal sebenarnya. Cuma perlu disubmit pada tarikh tarikh tertentu yang telah ditetapkan lah. Maknanya Ah, awak boleh buat awal, hari berkenaan tu kena submit. oh, okey okey. Ha. Baik sir. Ni first time sebenarnya fotografi dak payah soalan bertulis ni. First time. Sebelum ni semua ada ni peperiksaan biasa. Ni project assessment tu yang Uh, saya tukar sikit. Tak pakai suspend tu. ya. Oh, Kerananya suspend tu sebenarnya kita dah bincang sama lecturer. Tapi bila dah mari COVID-19 ni, jadi lecturer lain tak buat pasal mungkin subjek lain tu payah nak buat tema ni. Jadi saya tengok saya dah buat lah. Saya pakai lain. Jadi suspend sikit aku tak tahu kan tajuk apa. okey sir. Kamu ke dia. Saya akan beritahu ke dia. Kamu nak buat kat tajuk tu, suspend tu. Tak. Dah. Boleh ikut sila mana-mana tu. Ha, ha. Mana-mana pun boleh kan. Ya. Saya bagi tajuk lain. Okey sir. Tajuk yang mencabar kreativiti awak dan pada saya tak payah sangat dah buat ni. Cuma tajuk ni kena kuat lah ke konsep kena kuat. Pemandangan cahaya kena bijak. Momen pun nak kena betul. Macam tu lah yang 5 perkara tu. Ada storytelling semua. Tu. Editing pun kena power. Awak kena practice lah sekarang. Main dengan editing. Snapseed je. Awak beruntung ni pasal apa? Sebenarnya rugi kau satu hal. Untungnya awak tak payah handle kamera dengan handphone yang ada je. Buat. Main apa lah. Saya nak tolong boleh kau pasal kamera tak. Kalau nak guna, buat macam mana? Okey, ada soalan? Ada soalan boleh kemukakan dekat chat. Last 21 tu benda dah. Saya tak jumpa attender. Jumpa dah kan? Ini dah last 21 ni apa? Dah sir. Dah. Okey, settle dah. Ingatkan ada soalan baru. Ya dah. Okey, untuk sesi pagi ni, syarah saya ni. Okey, yang pertamanya saya ada upload dekat Google Drive tu, YouTube. YouTube ni adalah terbitan National Geographic. National Geographic ni uh, dia ada satu workshop, seminar. Dia akan jemput fotografer menceritakan tentang gambar yang dia ambil tu. Panjang juga ni, tapi menarik lah. Contohnya dia ada ekspedisi masuk gua yang terpanjang di dunia di Vietnam. Kalau orang cari, ada jumpa, dia cerita daripada awal macam mana daripada terjumpanya gua tu, berapa orang kru masuk dalam tu, apa yang ada dalam gua tu, kemudian macam mana masalah dia nak berkomunikasi. Orang Vietnam tak pandai cakap Inggeris. Dia orang pembantu pun bawa lampu, bawa ni. Dia nak berkomunikasi tak payah. So macam mana. Gua tu tinggi tak tingginya, dalam gua tu ada hutan dalam gua tu. Awak imagine betapa besarnya gua tu. Ada hutan. Dan panjang dia tu, memang sangat panjang. Saya ingat negeri kot. Dia punya panjang tu mungkin negeri Terengganu ni. Boleh jadi. Memang panjang ratus kilometer berapa. Saya tak ingat. Panjang dekat Vietnam. Maknanya tinggi dia tu, stalactite dan stalagmite tu, kalau dia panjang tu, macam bangunan berapa puluh tingkat tu. Sayu tinggi. Memang takjub gua ni. Dalam gua tu tau ada dia punya ada hutan, ada terjun lagi dalam gua tu. Maknanya memang sangat mencabar. Ada cerita. Jadi fotografer ni cerita macam mana pengalaman dia masuk dalam gua tu. Itu baru bahagian gua. Ada bahagian cerita bahagian menyelam, ada bahagian naik gunung, macam-macam lah. Jadi satu dokumentari yang patut awak tengok lah. Jadi saya
saya pastekan dalam apa ni? Dalam Google Classroom tu satu daripada siri yang ada. Siri-siri yang lain tu awak kena explore sendiri. Awak kena explore sendiri, mau tengok, dan saya syorkan awak subscribe lah channel tu. Dan juga channel saya lah, subscribe. Pasal yang ni, apa yang saya cerita hari ni, saya record dan masukkan dalam channel saya. Jadi kalau awak nak refer balik daripada kelas awak ni, awak nak tengok kelas lain, apa benda saya cerita kat kelas lain ni. Mungkin saya cerita pasal design tau. So, awak nak tahu pasal design, awak masuk kat kelas lain tu. Jadi awak tak boleh masuk kalau awak dah subscribe channel saya. Masuk subscribe. Gitu je. Tak ada. Okey, hari ni saya nak cerita tentang bila awak ambil gambar, saya dah tahu, saya cerita dah lagi ni, dah ingat. Awak patut ambil resolusi yang paling tinggi sekali lah. Kenapa perlu resolusi yang paling tinggi? Adalah kerananya dengan resolusi yang paling tinggi tu awak akan dapat detail gambar tu. Contohnya, awak tu salah ambil, gambar tu luas sangat, wide. Tiba-tiba awak nak ambil gambar ni, awak nak besarkan gambar yang ada tu, ada satu subjek kat gambar tu, awak nak besarkan dia. Jadi awak kena enlarge. Kalau awak ambil resolusi yang rendah, gambar tu akan jadi pecah. Jadi satu caranya awak kena ambil resolusi tinggi. Kemudian selain daripada resolusi tinggi, awak kena ambil banyak gambar tau. Banyak gambar. Jadi pastikan bila awak ambil gambar tu, awak kena buang yang mana dah tu transfer. Okey. Kemudian barulah awak ambil gambar baru. Ya, saya nak tanya soalan ni. Saya group projek memang kena cukup 5 orang ke? Kita ada 65 orang kan, student kan? Betul tak? Kelas ni 65 kan? Hello? Okey, 65 orang seorang lah, boleh lah, 5 orang. Nanti ada group yang terkurang, tak ada pula, jadi 5 orang. Dan gambar boleh bebas atau kena ada kaitan. Okay, gambar, maksud apa ni kaitan ni? Gambar boleh bebas atau ada kita yang saya bagi tu, ni group project ni yang ni kan, yang light and tu kan. Okey, gini, saya cadangkan macam ni, untuk senang permakan saya, awak set satu tema. Awak setkan satu tema, jadi setiap orang kena ambil tema yang tu sahaja. Jangan, contohnya gini lah, kalau saya bagi bebas tau, ada yang ambil gambar tu makan. Seorang lagi pula atau tengah menyelang dalam air. Seorang lagi panjat-panjat gunung. Jadi payah lah saya nak setkan pemakaran tu payah sikit lah. Jadi awak setkan satu tema lah, senang. Sebagai guide untuk awak dan menyenangkan pemakaran saya. Lebih mudah. Ada ni, ada apa pandangan lain. Lepas tu tema ni mudah kerja awak sebenarnya. Tak payah fikir sangat lah. Cumanya, bila awak set tema ni, awak kena brainstorming dulu lah. Dia gini lah, seolah-olah kita sekarang dalam dunia sebenar, dunia pekerjaan ni. Selain pada agensi pengalaman, fotografer juga dia ada agensi sendiri. Dia ada syarikat fotografi kan. Jadi dia ada tim di dalam fotografi tu. Katakan agensi pengalaman tu bagi kerja kat awak. Jadi takkan awak, okey bagi kerja, tengok-tengok, okey ambil kerja lah, awak ambil lah, pergi, tak boleh gitu. Awak kena discuss dulu, brainstorming, dapatkan konsep betul-betul, set up macam mana nak buat semua. Mana betul-betul discussion, ambil kena ada lukisan ni. Kalau yang betul-betul serius punya fotografer, siap ada sketching. Okey, gambar ni cahaya molek daripada ni.
muka paling sini senyum sikit. Masa senyum tu, cara nak senyum dapat yang natural, ambil burst. Gitu-gitu kan. Awak kena discuss sampai tahap tu, baru awak dapat gambar berkualiti. Bukan setakat ketua setakat suruh, okey, mau ambil gambar ni, tak. Kalau setakat suruh gitu, tidak akan jadi gambar tu menarik. Dia kena ada details. Apa benda patut buat? Background tu macam mana? Okey, boleh test dulu dah ambil. Bila test ambil tengok, okey nampak ni, tapi ada kurang sikit ni. Ambil ni. Sebab itu cek gambar dah kan. Cek gambar dah. Kalau ambil gambar orang, jangan nampak tiang atas kepala nampak keluar daripada kepala. Benda gitu. Benda-benda begitu kena awak take into consideration lah. Benda-benda yang boleh memotong markah tu. Jadi, cuba buat serius. Nanti saya yakin lah awak akan dapat hasil yang menarik. Awak ni kira satu dunia lain, kelas yang satu lagi tu digital media publishing pun satu dunia lain. Dia ada saya bagi kerja yang mencabar juga kat dia tu. Kalau awak nak tahu, saya tak tahu lah. Mungkin ada kawan awak cerita. Saya suruh dia tulis buku, ada 40 page tau, buku tu. Awak imagine saya bagi dalam masa 2 minggu gitu. Dia orang kena sediakan 40 page. Yang saya takjub sikit lah. Satu dari segi dia orang boleh buat dalam masa yang saya nak tu. Yang keduanya, dia orang kena present dalam bentuk video yang bersahaja. Maknanya, selain pada saya congkir bakat dia sebagai penulis, dan saya congkir juga bakat dia sebagai YouTuber. Saya kagum lah, saya tengok tadi ada 2 orang yang dah hantar. Memang natural aksinya, saya tak sangka lah dalam kelasnya. Tiba-tiba bila present macam tu, dia boleh dah kadang bersahaja dan dia ada bakat jadi YouTuber. Maknanya, saya dah berjaya congkir 2 benda. Menulis dan YouTuber. Jadi YouTuber. So awak ni nanti kena present kan. So cuba cabar diri sendiri di samping jadi fotografi yang baik, boleh bercakap depan kamera. Okey, ada apa-apa soalan lagi sebelum saya teruskan? Sir, Ya. yang saya cakap pasal tema tu kan, macam set satu tema untuk satu grup. Saya boleh bagi contoh tak? Okey, contohnya Ikut gini. lighting lah, aku macam ni. Macam kalau Contohnya set gini. lighting, pakai set lighting semua. Ke macam mana? Dia Okey, subjek, gini. sir. Subjek. Maksudnya subjek. Lighting ke anda awak nak reka, nak pakai natural lighting boleh, lighting sendiri pun boleh. Tak ada masalah itu. Subjeknya gini, contohnya gini. Tema awak, okey, sekarang ni musim durian tau. Kita ambil dekat durian belaka. Okey, contohnya lah. Okey, macam mana? Mung A, okey. Dia ambil gambar, tengah pilih durian. Contohnya macam mana nak pilih durian yang baik, kena kocok. Jadi masa dia tengah kocok durian tu, satu scene. Yang satu lagi duduk cakung, tengok durian banyak sangat, tak tahu nak pilih. Seorang diri. Tu scene yang kedua. Okey. Scene yang ketiga, ambil daripada belakang pula, belakang penjual durian tu. Nampak ramai orang. Itu scene nombor 3. Tapi tema dia menjurus pada satu, adalah durian. Ada? Ada satu lagi nampak durian saja, durian muka. Keliru tengok mengadap durian, nak tunggu nak makan je. Itu dia juga. Masih lagi durian. Tapi lighting special lah. Ni back lighting, ni side lighting, ni lighting daripada atas. Ada nampak lighting jalur, dia panggil ray of light tu. Suluh pada penjual tu. Pandai-pandai. Ada satu tu dia ambil waktu golden hour, nampak kuning je belaka. Benda-benda gitu. Awak kena set dalam awak punya group meeting. Faham tak kan? Faham, sir. Itulah. Okey, ada lagi soalan? Sir, untuk shadow kan, saya boleh bagi tips sikit tak?
dia lebih kurang sama macam reflection juga ke, ataupun macam reflection tu lebih ataupun shadow tu lebih kepada betul-betul macam bayang-bayang. Okey, gini. Shadow ni, dia nak nampak shadow ni tau, dia ada dua pilihan tau. Awak boleh pilih nak shadow jadi keras ke, lembut ke, tak kisah. Tak ada masalah. Tapi bila wujud shadow, dengan sesama wujud cahaya tu tak? Wujud cahaya. Katakan awak dah ambil tepi orang tepi pintu lah, pintu. Nampak mata sikit. Orang lain semua gelap. Tu boleh. Saya boleh terima tu sebagai benda yang kreatif. Nampak mata dia jengok gitu lah, dia jengok. Macam Mr. Bean kan, Mr. Bean jengok gitu kan. Gitu. Nampak dia je, cahaya suluh sini. Dia je nampak sikit. Yang lain semua gelap. Tu shadow yang ekstrim lah. Ada shadow yang awak boleh buat, awak tengok, dia betul jadi, pasal dia repeat je shadow tu. Terutamanya benda shadow ni dekat bangunan lah. Pasal bangunan kan dia banyak structure kan. Banyak structure. So ada nampak macam pattern. So pattern tu pun boleh jadi satu subjek untuk shadow awak. Tapi ada dalam pattern mana-mana tu ada orang berdiri seorang. Tengah duduk cakap telefon ke, pakai pula baju merah, contohnya. Jadi benda-benda ni jadi menarik lah. Dan shadow pula boleh juga dalam reflection. Shadow tu jatuh dekat reflection. Boleh, tak ada masalah, saya boleh terima. Asal konsep yang awak ambil tu jadi konsep yang menarik dan kreatif. Tak ada masalah. Awak nak macam mana. Contoh tadi tema dia kan. Katakan awak dah discuss, kata kita ambil konsep tingkap, macam mana tingkap. Jadi semua orang ambil gambar dekat tingkap belaka. Dengan cahaya berbeza, dengan momen yang berbeza, dengan aksi yang berbeza. Tapi gini lah, untuk lebih adil, saya nak awak dekat grup tu, dekat grup tu, kat komen Google Classroom tu, awak bagi nama grup, ada dah kan? Nama grup ada dah. Tu buat lagi nama grup. Lagi so. Belum lagi, okey. Awak buat nama grup dengan tema sekali. Saya tak mau nanti bila dia time present tengok, sama. Ni dengan ni sama. Bukan sengaja. Tanpa disengajakan, tapi sama. Pasal kita tak daripada awal tetapkan. Siapa first come first serve senang. Siapa nak buat ni dulu, dia cuk dulu. Jadi orang dah tiru dia. Jadi semua tema yang berlainan. Menarik ni. Setiap grup kena berbeza tema. Ya, berbeza. Contoh tadi saya contoh kan. Satu tema durian, satu tema tingkap. Jadi orang boleh ambil kan. Oh dia cuk durian, dia nak buat lah. Gitu. Grup kita orang dah buat dah seorang kat tingkap. Tingkap dah. Tingkap dah. Orang buat dah. Ya, sir. Dua orang dah buat kat tingkap. Okey, kalau kes macam tu, awak set awal-awal lah. Grup awak nak buat tingkap. Pasal ada 2 orang dah buat dah. Awak bagi nama grup, boleh tu tema tingkap. Jadi grup lain tak boleh nak buat dah. Lepas tu tiba-tiba ada pula grup lain. Kita orang buat kau 3 orang buat. Jadi bagi dulu siapa dulu dah letak kat nama situ. Kalau siapa yang dulu cuk dah letak nama, yang tadi yang lambat situ buat benda lain. Okey? Dengar kan? Saya nak tanya, Ya. kalau apa tu? Kena semua black and white ke ataupun boleh campur-campur black and white, colour-colour ke? Boleh campur, bebas. Boleh campur. Okey, saya sambung balik tadi .
Okey, resolution memang kena tinggi pasal nanti bila awak print, awak akan dapat gambar yang berkualiti tinggi lah. Dan sebenarnya semua orang nak benda yang berkualiti. Jadi tak ada cara dah selain daripada pilih setting yang paling tinggi dalam kamera awak tu untuk dapat high resolution. Okey. Jadi gambar-gambar yang awak ambil ni mana sebenarnya awak boleh guna kan? Sebanyak benda awak boleh guna untuk setiap perkara dah sebenarnya gambar ni. Satu universiti dia menitik beratkan ambil gambar ni. Kalau tidak, kalau dah gambar ni ataupun fotografi ni tidak penting, maka dia tidak akan jadi satu silibus lah dalam pembelajaran awak. Sampai dia jadi satu subjek, maka itu menunjukkan dia tu penting. So, tema fauna dan tumbuhan boleh ke? Boleh. Boleh dengan syarat, satu lagi syarat. Dalam permakahan saya tu, rubrik dia ada momen. So, bila melibatkan momen, awak kena masukkan sekali benda yang bernyawa, yang hidup. Memang tumbuhan pun bernyawa. Tapi yang boleh ada aksi. Contohnya, kebetulan lah awak ambil, masuk-masuk nak ambil tumbuhan ataupun apa dia panggil ni, fauna dan flora ni kan. Jadi binatang-binatang pun masuk juga dah tu. Ada buaya awak tak sedar, tengah duk nganga. Buaya nganga. Okey, buaya nganga pula ada terlekat pula kat gigi dia tu. Ada binatang lain pula. Terkapal-kapal tau. Benda tu adalah aksi yang sangat mengujakan. Apa benda tu saya terima lah. Markah awak tinggi lah kalau boleh buat aksi tu. Tapi kalau awak ambil setakat daun saja, bahagian momen tu awak kurang situ. Tadi markah tu sama ada kosong ataupun kurang. Jadi awak kena tengok rubrik yang saya sediakan tu. Benda apa yang saya nak dalam rubrik tu untuk memenuhi projek awak. Okey, kemudian selain kepentingan fotografi lah, boleh guna untuk website, boleh guna untuk elektronik billboard, boleh buat photobook dan sebagainya lah. Ingat hari tu saya cerita, saya tak tahu saya tunjuk ke tak buku ni dekat awak. Okey, ni bukunya. Balik tau. Balik tak ni? Tulisan ni terbalik kan? Boleh tak Tak. bagi? Tak. Tak terbalik okey. So, buku ni saya jual. Awak tengok lagi buku ni Setunjuk dah sini tetapi tak tengok lagi dalam. Tunjuk dah. Tunjuk kat sana. Ada saya bawa itu Saya bawa Okey, ni dalam dia. Dalam dia ada banyak benda lah saya kategorikan. Ada dalam sejarah. Okey, contohnya benda ni kan. Ni adalah musim cup yang pertama dulu sebelum ada bangunan baru dia buat. So, ada orang beli kerana dia nak bahan-bahan berjauhan ada tak? So, benda-benda ni pentingnya kita tahu pasal fotografi. Awak pandai fotografi ni, satu benda yang tak merugikan awak sama sekali lah. Bahkan awak boleh bergantung kepadanya sekiranya awak tak boleh buat benda lain. Sebagai kata orang, alternatif dalam pekerjaan. Tak boleh ni, ada support satu kemahiran yang orang lain tak ada. Awak boleh tumpu benda ni saja. So, saya hasilkan buku tu. Siapa saya buat hasilkan buku tu? Kerana apa tahu? Saya ada banyak koleksi, saya rasa sangat membazir. Saya sisirkan, ambil banyak kupung-kupung-kupung. Lepas tu, berapa benda hasilnya? Beras dia buat. Dia laku pula. RM1,500 satu. RM1,500 satu. Saya dapat untung bersih RM1,000 satu buku. Saya jual lebih kurang 19 biji je. Tak silap saya lah. 19 ke 18 je. So dapat bersih lah RM18,000. Walaupun bukan serentak, at least ada benda lah.
daripada saya nak beli barang dengan tenaga yang saya dah keluarkan, dapat dah balik modal kata orang. Okey, tu antara kegunaannya. Kegunaannya banyak sangatlah. Di samping dia support kerja-kerja awak yang lain tu, buat report ke apa, itu kepentingan fotografi lah. Okey, kemudian fotografi ni satu lagi dia boleh menyimpan kenangan kepada awak lah, kenangan yang lalu. Macam grup satu lagi tu, grup Digital Media Publishing tu. Saya suruh dia orang buat buku tentang diri dia. Tentang diri dia daripada kecil sampai ke sekarang ni lah. Sekarang. So disebabkan oleh masing-masing ada menyimpan gambar. So gambar-gambar tu digunakan untuk dalam penyediaan buku tu. Dan saya cuba tengok dua orang, menarik. Cuma kekurangan sikitnya adalah design tu tak berapa mantap. Dia dah salah pasal dia bukan IM. Dia macam awak ni lah. Bukan guru IM. Ambil elektif kan. Jadi benda tu je yang dia kena improve. So dari segi tengok, dari segi aspek mengarang, nampak okey. Boleh pergi jauh. Ada yang boleh jadi novelis semua dia. Saya tengok berbakat. Kenapa? Saya beri 40 muka lah. 40 muka untuk siapkan buku tu. Dia telefon saya, dia kata, "Cik, saya dah karang 35 muka." Kata. Baru pekat baby. Awak imagine. 35 muka, saya nak 40. 35 muka tu pekat baby baru dah masuk lagi, boleh berlari, boleh belajar berlari ke boleh. Baru ngakak. Mana 35 muka dah. Oi, dahsyat. Mana satu benda yang saya tak jangka sama sekali lah. So, saya kata dia, hebat sangat. Cuba reverse balik, buat biar 40 tu sampai kat sekarang. So dia reverse balik lah. Maknanya bila dia dah start, selama ni dia rasa suspend. Cik, kita dah ada pengalaman nulis tiba-tiba bagi nulis. Boleh tak tiba-tiba boleh buat. Maknanya tak cuba, belum cuba belum tahu. Bila dah cuba tu, dia dah mari dah teroja tu, dia dah mari kata orang flow menulis tu. Tengok sampai begitu sekali. Sampai tak boleh stop. Dia start mari, dia kata, dia start mari, saya start mari idea pukul 1. Pukul 4 baru boleh tidur. Pasal dia dah rancak menulis tau. Itulah. Super juga dengan fotografi ni. Awak dunia lain, tiba-tiba awak dia pertemukan dengan saya cerita awak tentang fotografi ni. Maknanya itu adalah satu benda yang bagus. Awak patut bersyukur lah. Pasal banyak benda yang awak boleh buat dengan belajar fotografi. Okay, saya buka soalan. Allah saya cakap. Saya jawab soalan awak. Sementara. Ataupun kalau awak dia nak share sepanjang awak berkecimpung dalam dunia fotografi ni, boleh dialu-alukan. Silakan. Awak ambil peluang dah. Awak degree tu kan. Bukan diploma, bukan sekolah rendah, bukan sekolah menengah. Masa ni dah awak ambil peluang. Kalau tidak nanti sampai satu ketika rugi masa peluang cik. So bersoalan saya tak ambil. Sekarang ni saya beku. Saya walaupun dalam pekerjaan masih juga dengan suku macam saya sekolah dulu lah. Tak ada perubahan dari segi kemajuan diri tu, tak ada. Senyap je. Kerja pun gitu juga senyap je. Jadi kena tunjuk lah. Awak kena asah daripada sekarang tu. Awak kena asah nak polish bakat yang awak ada tu. Mulakan dengan rajin bertanya, rajin bercakap, rajin keluar idea, rajin berkongsi idea dengan orang.
Jadi bila awak dah berlatih gini, berspekak ni awak dah latihkan diri awak. Sampai satu ketika awak akan boleh berceramah depan orang dan berceramah ni adalah satu kerjaya yang sangat bagus lah. Tu je saya kata. Dia nak cerita awak kena buat benda ni tau. Rugi saya kata. Awak mesti sia-siakan peluang yang ada ni. Ni peluang yang ada ni. Peluang yang ada untuk awak bercakap. Bukannya ada orang pun. Awak cakap dengan saya dalam ni. Cuma ramai nama-nama senarai. Muka pun dah nampak ni. Tapi awak masih juga takut untuk ambil peluang ni. Saya dah tahu. Nak cakap apa dah erti dah. Okey. Gebuklah peluang ni. Buka ni soalan ni. Soalan ke ataupun awak nak bagi idea ke, nak luahkan pendapat ke, silakan. Hello? Senyap apa? Dengar tak Ke tak dengar suara saya? Dengar. Okey. Okey, come on lah. Bagilah aktif sikit kelas ni. Raihana cakap dia nak share experience tapi dia segan. Dah apa? Sila. Segan benda. Bukan saya suruh tunjuk muka. Tak payah tunjuk muka pun. Dengan suara je. Awak luahkan. Okey, silakan. Ya, apa-apa je. Apa-apa sahaja yang awak nak cerita. Boleh cerita. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Saya Maharani. Dengar sir? Dengar. Okay. Saya nak cerita pengalaman sepanjang PKP ni lah. PKP tapi sepanjang musim durian ni lah. Okey. Okay. Sepanjang musim durian ni, saya ada buka gerai dekat depan rumah. Jual durian lah. Lepas tu nak ayat pengalamannya sebabnya dapat jumpa dengan macam-macam orang, macam-macam jenis orang, customer. Yang satunya biasa kita customer kan, biasa dia mari, okay, dia tanya berapa. Lepas tu dia tanya sampai kau ada minta kurang, terlalu banyak kurang untuk harga durian tu. Lepas tu kita macam okey boleh kurang. Last sekali ambil sebiji dah. Macam gitu. Lepas tu tak apalah kita macam bersangka baiklah mungkin dia tak usah tu je. Lepas tu dia tanya macam hok mana sedap, sebab kita tak tahu benda dalam kan, dia kata hok mana comel, isi benda dalam kulit. So kita tak tahu. So daripada tu sepatutnya kita kena ni lah, kena apa panggil? Kena tahu jugalah. Untuk kita jual tu kita kena tahu isi kulit mana hok macam kita nampak sedap ke. Kat situ dia uji kita punya ni lah, kemahiran jugalah. Lepas tu ada hari tu kita ni macam gurau-gurau lah. Yalah nanti ikut-ikut lah. Tiba-tiba ke bersamamu kau berhenti. Lepas tu tanya sebab kau duk jual dekat rumah ni adik-adik. Parents jual dekat tempat lain. Lepas tu
tiba esok tu TV3 berhenti. TV3 berhenti tanyalah interview lakon semua tu. Lepas tu tak tahulah rupa-rupanya benda gurang kemarin tu jadi hari ni. Lepas tu ada lagi jumpa set-set macam kerabat diraja mari makan orang nak ayahnya. Set-set dia pun berhenti je tepi-tepi jalan untuk makan durian dia macam biasa je lah. Okey. Pengalaman sepanjang jual durian lah, jumpa macam-macam jenis orang lah. Durian tu durian sendiri ya? Ke awak jadi pegawai? Ada beli dengan orang lain juga, lepas tu jual dekat sini sebab kampung ni pun tahun ni memang tak jadi sangat durian. So siapa-siapa nak makan durian tu boleh lah mari rumah. Okey, Itu kita saja. okey. Terima kasih. Okay. Baik. Ada lagi nak share? Tapi segitulah. Awak dah ambil dah gambar masa jual tu? Ada dah ambil gambar? Ada banyak-banyak. Banyak? Okey, bagus lah. Pasal gini, saya selalu kalau pergi tempat mana-mana, saya akan capture gambar, tak kira apa-apa. Walaupun benda tu benda yang orang tengok remeh, contohnya saya pergi patah. Saya tengok siput, saya ambil gambar siput tu, saya ambil gambar batang kayu, saya ambil gambar sapar, ambil belaka. Kenapa? Benda-benda tu kita boleh jadikan stok foto untuk kegunaan kemudian hari. Benda yang awak rasa tak nampak, tidak berharga pada ketika tu, dia akan jadi berharga satu masa nanti. Katakan awak nak buat, awak jual durian kan, ada pengalaman. Awak nak ceritakan pengalaman awak jual durian dekat blog atau dekat awak punya story dekat Facebook ke apa kan. At least awak ada gambar yang boleh guna untuk bagi orang percaya, oh ni betul lah, dia ada pengalaman. Ni ada gambar dia tunjuk bagi bukti. Ataupun awak nak dah rasa pengalaman jual durian. Kemudian awak nak jual e-book. Awak nak jual e-book. Kata awak malah bawa jual buku, buat e-book dulu. Tengok nak test market boleh tak? Ada tak orang beli? Awak mau buat e-book, awak ceritakan cetusan rasa pengalaman jual durian dalam masa 3 hari. Ada kena kutuk, ada kena tipu, ada ni macam-macam tak kira lah. Ada pengalaman manis semua. Namanya awak create kepilkan bukti-bukti bergambar dalam e-book awak tu. Jadi orang akan confident pasal orang betul. Dia bukan sembang saja, dia bukan setakat tulis e-book. Tanpa bukti, memang ada gambar. Dia jual durian sungguh. So itulah pentingnya gambar untuk dalam apa-apa aktiviti yang awak ceburi. Dia sama macam kes yang National Geographic tu yang awak cerita ni. Lebih kurang Kalau awak ambil gambar, cerita dia sama. Cuma pengalaman dia orang tu lebih luas lagi lebih ekstrim. Awak ni setakat jual durian. Tapi akan ada orang yang peminat awak sendiri tau. Bila awak cerita gitu, nanti ada orang yang kata duduk nampak benda lah. Tengok banyak, kita jual durian tak tapi tak ada pengalaman lah jual durian. Itu baca ibu tu. Oh cerita, oh ni bagus ni. Memang kita jual pakat jual durian sama. Macam mana nak dapat, siapa nak cari nak jual durian tu? Kat mana nak cari kebun durian? Macam mana nak tahu durian yang berkualiti? Kalau orang tanya nak jawab macam mana? Benda-benda tu lah. Banyak benda lah boleh buat sebenarnya. Atas aktiviti awak je. Nak pasarkan tu pula, nak pasarkan durian macam mana? Nak pasarkan e-book tu macam mana pula? Semua tu adalah benda-benda yang penting untuk awak explore. Okey, bagus. Ada lagi nak share sebelum kita stop? Dan jangan lupa awak kena tengok yang saya letak dekat Google Classroom tu, link yang National Geographic tu. Tolong tengok benda tu, sangat bagus, membantu awak. Dan bantu juga awak untuk buat projek ni, projek yang awak tengah buat ni. Jangan tengok saja, tengok. Oh, gambar ni lawa ni. Oh,
Siapa gambar dia lawa? Oh, cahaya dia gini. Momen dia gini. Oh, angle dia macam ni. Tengok dengan keadaan tengok yang betul tu. Tengok dengan jiwa dan raga. Bukan tengok, lawa gambar ni. Lawa gambar ni. Lawa apa benda tak tahu. Setakat lawa je. Tengok dan perhatikan. Kenapa gambar tu dipilih? Ada sebab-sebabnya. Okey, ada lagi nak share? Ataupun nak tanya? Tak ada? Tolong tulis dekat komen. Baru saya tahu. Kalau senyap macam ni susah nak tahu ni. Okey, tak ada. Kelas ni ramai dak mari hari ni. Saya pun tak tahu siapa ramai dak mari. Baru 49 orang. Ni banyak-banyak dak mari ni. Lama-lama awak tak boleh masuk biasa ni. Saya tak tahu lah. Tak tahu kenapa dak mari. Duduk kat rumah ni sepatutnya penuh habis. Ni duduk kat rumah tiba-tiba tak ada orang. Saya pun tak tahu nak jawab. Kalau tak ada, kita jumpa lagi minggu depan. Dan ni benda ni soalan ni. Kalau nak buat tema love story boleh ke? Love story boleh? Saya bagi kebebasan sepenuhnya untuk awak cungkil ataupun selahkan kreativiti awak. Saya tak muhadkan. Subjek still life pun boleh rasa boleh, tapi masalahnya ada satu rubrik tu yang dipanggil momen tu. Macam mana awak nak selahkan momen dekat still life? Kalau awak boleh selesaikan masalah tu, boleh. Kalau awak tak boleh nak selesaikan, baik jangan buat. Cari benda lain. Takut markah awak situ rugi. Ada kekurangan markah dekat situ. Okey? Ada ya? Kalau tak ada, cukup setakat ni. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey? Jumpa lagi.